Ulama kata dua, antaranya Imam Baihaqi rahimahullah kata dua step. Tak apalah berapa step pun, yang pentingnya Al-Quran itu step pertamanya mai daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan dekat Lauh Mahfuz. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada Lauh Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kedua. Yang ketiga, daripada Baitul Izzah Allah turunkan Al-Quran itu selama lebih kurang 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti matangnya Al-Quran itu, hebatnya Quran itu, powernya Quran itu, sebab dia turun berdasarkan isu-isu waqi' yang semasa. Maksudnya apa? Bila main satu isu, turun wahyu, ayat by ayat, surah by surah, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama bincang pula bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima wahyu daripada Allah. Ulama bincang. Antaranya biasa yang kita selalu dengar, malaikat Jibril alaihi salam turun ke dunia ini menyerupai seorang lelaki yang smart, yang kemah, turun bawa wahyu daripada Allah SWT, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi secara directly kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa. Ada lagi wahyu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melalui ru'yatus sadiqah, mai melalui mimpi yang benar. Padahallah Nabi dapat wahyu melalui mimpi. Nabi nak tidur dengan bacaannya, dengan kebajikannya, dengan wuduknya, dengan ibadahnya sempurna, baru mai wahyu yang betul. Kita tidur kadang-kadang duk perasan macam wahyu, rupanya mimpi jembalang. Pun wahyu juga kita. Beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa. Malaikat turun jadi seorang lelaki, itu biasa. Malaikat turun kepada Nabi SAW mai hantar melalui mimpi, itu biasa. Tapi ada satu cara yang disebut dalam beberapa kitab sirah yang luar biasa, yang mana kata Nabi SAW, cara inilah yang paling payah sekali untuk aku terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tuan-tuan? Salsilatul jaras. Ada wahyu ni, dia akan turun kepada Nabi SAW dalam keadaan gemersik loceng. Mai daripada langit nu turun, mai gering turun kat Nabi. Dengar macam contoh kartun tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Rahiq Al-Makhtum Imam Mubarak Furi, tuan-tuan buka dalam Sirah Ibnu Hisham. Ada cerita detail tentang bagaimana wahyu dengan cara salsilatul jaras ni turun kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat tanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara wahyu turun kepada engkau?" Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan ya'tini misla salsilatil jaras wa huwa ashudduhu alaih." Kata Nabi, terkadang ataupun kadang-kadang wahyu ni mai dekat aku dengan cara salsilatul jaras, dengan cara gemersik loceng, mai daripada langit, gering turun atas aku. Berat wahyu cara ni, aku nak terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat membuktikan bahawasanya betul wahyu yang mai dengan gemersik loceng ni yang paling berat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima. Satu hari yang pertama, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggang seekor unta. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab-kitab sirah ataupun para ulama buat kajian, buat research yang detail tentang kelebihan, benefit yang ada dekat seekor unta. Hatta sampai ke zaman ni ada beribu buku yang cerita pasal kelebihan yang ada dekat seekor unta. Kalau tuan-tuan baca dalam Surah Rahiq Al-Makhtum, orang Quraisy anggap unta ni sama level dengan Tuhan dia. Sebab apa? Bila orang buat kajian tak pelik tuan-tuan, pasal orang Quraisy agungkan sangat unta. Unta ni tuan-tuan, mata dia ada protektor. Mailah ribut badai pasiak macam mana pun dia tak kesamnya. Kaki dia canggih. Jerulih kok mana pun dia tak makannya. Dia punya bonggol, tuan-tuan tahu dah berapa kilo dia boleh simpan ayam, tuan-tuan. Unta yang diagung-agungkan, yang hebat sangat di sisi orang Quraisy ni, bila Nabi tunggang unta ni, wahyu dengan cara salsilatul jaras, dengan gemersik loceng turun mai, unta yang hebat tadi tuan-tuan tersungkok ke depan, jatuh. Sungkok unta hak kemah ni tuan-tuan.
betapa beratnya Nabi kita terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Riwayat yang kedua cerita seorang sahabat namanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Satu hari Nabi rehat atas kepala, atas bau Zaid bin Thabit. Nabi berehat, Nabi letak kepala Nabi SAW di atas bahu Sayyidina Zaid bin Thabit. Tengah-tengah Nabi duduk rehat, turun wahyu dengan cara salsilatul jaras. Mai gemersik loceng daripada atas langit, turun kat Nabi SAW. Apa kata Zaid bin Thabit? Zaid kata, hampir-hampir pecah paha aku ni sebab Nabi terima wahyu dengan cara salsilatul jaras. Oh tuan-tuan, beratnya Nabi. Tu baru cerita Nabi terima wahyu. Kita tak cerita lagi macam mana Nabi sampaikan wahyu tu. Orang hina Nabi, orang attack Nabi, orang kata kat Nabi macam-macam. Bukan takat orang kata, bahkan orang buat Nabi fizikal. Nabi SAW semayang sujud, orang meletak Naji unta. Dalam peristiwa hijrah, orang buat offer, kami nak bagi award dekat siapa yang boleh pilihkan Nabi Muhammad SAW, bunuh Muhammad, hantar bawa balik mai kat kami nak tengok mayat Muhammad, kami akan offer kat dia, kami akan bagi award dekat dia. Tuan-tuan, Nabi nak sampai Al-Quran dekat kita ni bergelut, bermandi keringat nak sampai Al-Quran wahyu kat kita. Tiba-tiba Al-Quran sampai mai kat kita, tuan-tuan. Tak ada masa kita nak baca. Koman. Nabi bergelut untuk sampaikan Al-Quran dekat kita. Tiba-tiba Al-Quran sampai kat kita. Al-Quran hanya jadi perhiasan dekat bucu katil rumah kita. Nabi bergelut nak sampaikan Al-Quran dekat kita. Tiba-tiba Al-Quran sampai. Al-Quran hanya jadi perhiasan atas dashboard kereta kita. Atas dashboard dia tak bubuh depan, dia bubuh belah belakang. Biar orang belakang tengok, oh dia ni rajin baca Quran ni. Haram tak baca pun, tayang ke orang. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bulan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan ni kita tak boleh jadi lagi Al-Quran tu sebagai sahabat kita dalam saki-baki 4-5 hari Ramadan ni, maka kita rugi tak tahu nak habaq. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Rebut peluang, tak erti baca, cari guru baca. Ni bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Yang Nabi terima payah, Nabi nak sampaikan pun payah. Tiba sampai kat kita, kita buat relax, tak ada apa, tak ada kesan apa pun Quran ni. Oh, tuan-tuan. Tu Al-Quran ni, tuan-tuan, kalau nak cerita, nak tadabbur, nak hayati Al-Quran ni satu-satu, tuan-tuan, oh tak habis, tuan-tuan. Sampai kita habis dulu, Quran ni tak habis cerita. Al-Quran cerita pasal burung cukup lah, tuan-tuan. Dalam Quran ni dia ada beberapa part, antaranya cerita pasal burung. Kalau saya tanya Quran cerita pasal burung surah apa, tuan-tuan akan jawab ababil lah, senang. Ashabil fil. Ada. Tapi ada lagi cerita pasal burung, macam mana Allah hantar burung gagak untuk ajak kita manusia macam mana cara nak tanam orang. Allah ajak. Sebab tu bila bulan Ramadan kita tadabbur Al-Quran, kita rasa we are nobody, nothing. Tak ada apa kita ni, kosong. Tu pun kadang-kadang sombong, menyengek kita ni. Tak ada apa pun. Allah cerita, faba'asallahu ghurab. Kami utuskan, kami hantar 2 ekor burung, apa nama? Burung gagak hitam. Untuk apa tu? Liwari kaifa yuwari sawata akhi. Tuan-tuan baca dalam kisah Habil dan Qabil. Qabil bunuh apa nama saudara dia. Dia bawa pusing keliling hutan, tak tahu nak buat apa. Nak tinggal atas tanah ni saiki kantoi dengan Nabi Adam. Nak tinggal ni saiki datang buah mai makan, tak ada kesan, tak tahu nak pergi tengok di mana saudara kita ni. Dia duk fikir nak tinggal tak boleh. Fa ba'asallahu ghurab. Allah hantar 2 ekor burung duk di atas dahan, 2 ekor burung ni bergaduh. Al-Quran cerita. Bila bergaduh, sekok jatuh, mati. Kawan hak hidup sekok lagi, dia turun, dia guna paruh dia guna kaki dia korek tanah, dia tendang kawan dia hak mati tadi tu, masuk lalu dia kambuh. Apa jawab Qabil? Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab. Dia kata, celaka sungguh aku ni, lemah sungguh aku ni. Nak tanam orang pun Allah hantar burung ajak aku tak erti. Nampak tuan-tuan, kita ni cara tanam orang ni, Allah hantar burung je ajak kita. Tu pun belagak lah kita ni kadang-kadang. Sebab tu bila masuk Al-Quran, bila masuk bulan Ramadan ni, tuan-tuan, tadabbur Al-Quran, kita akan rasa, ya Allah, tak ada apa aku ni. Cerita pasal burung lagi.
Bulan Ramadan Ustaz nak cerita pasal burung. Malam tak apa, balik boleh makan burung bakar tak apa. Jangan kuliah duha cerita pasal burung. Lagi tuan-tuan pergi singgah tengah hari. Geng belasik hitam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata dia teringin nak tengok macam mana Allah hidupkan benda yang telah mati. Allah tanya dah, qala awalam tu'min? Oi Ibrahim, hang tak beriman ke? Kata qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman saja nak bagi tenang hati aku ni, Nabi Ibrahim kata. Allah pun bagi arahan dekat Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, pi ambil 4 ekor burung. Ambil 4 ekor burung yang berbeza, gui dia, ambil cincang, sembelih, cincang bagi hancur, kaki kawan ni masuk kaki kawan ni, paruh masuk bulu campur, hancur habis ni. Tak tahu dah. Kalau suruh kita perasing, kita tak tahu dah yang mana asal dia. Allah bagi perintah dekat Nabi Ibrahim AS. Bila jadi macam tu, dia pun buat. Allah arah pula lepas gui semua, pergi letak di atas bukit yang berbeza. Summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian hang panggil dia Ibrahim, kata Allah. Kata Allah dekat Nabi Ibrahim, panggil dia. Bila Nabi Ibrahim panggil, burung yang dah lunyai tadi tu Allah hidupkan balik, 4 ekor mai terbang elok dekat Nabi Ibrahim AS. Oh, hebat tuan-tuan. Tu tak cerita lagi orang yang Allah matikan, Allah hidupkan balik. Kalau saya bawa tajuk tu, tuan-tuan boleh tangkap, ustaz nak cerita Ashabul Kahfi. Tak. Ashabul Kahfi satu. Ada lagi surah Baqarah cerita, ada seorang lelaki, dia masuk satu qaryah, masuk satu kampung. Wa huwa khawiyatun ala urushiha. Kampung ni mudah kata melingkup, tak ada apa, macam kena bom. Bangunan runtuh, tanaman tak ada, orang-orang mati hancur. Terdetik dalam hati dah, qala anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Allah nak hidupkan balik ni, hak berselerak habis ni, hancur habis, tak ada apa ni, macam mana Allah nak hidupkan balik? Dia terdetik lah tu, fa amatahu Allahu mi'ata am. Allah matikan dia 100 tahun. Summa ba'asah, benar Allah hidupkan dia balik. Bila Allah hidupkan dia balik, Allah tanya dia, qala kam labist? Berapa lama hang duduk di sini? Berapa lama duduk sini ni maksudnya ulama tafsir sebut, daripada hari pertama hang masuk, hang terdetik nak mempertikaikan kehebatan Allah untuk menghidupkan orang mati, sampai saat ni berapa lama hang duduk di sini? Tanya Allah. Dia kata qala bal labis qala labistu yawman aw ba'da yawm. Aku duduk di sini separuh hari ataupun sehari macam tu ya, dia kata. Allah kata dah. Qala bal labista mi'ata am. Hang duduk sini 100 tahun. Kawan ni tadi terpingak, aku baru masuk dia kata sini hancur. Allah kata dak, hang duduk di sini 100 tahun dah. Allah kata fanzur ila himar. Sebelum tu Allah sebut fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna. Kalau hang tak percaya, hang tengok makanan hang, bekai minuman yang hang bawa masuk pada hari pertama itu, lam yatasanna, elok, tak cacat, tak basi, tak sentuh, tak rosak, tak kering, elok. Wanzur ila al-himar linaj'alaka ayatan linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'izam kaifa nushiza summa naksuha lahma. Pada masa yang sama, dia punya binatang tunggangan keldai dia hancur, tak ada apa. Makanan, Allah nak tunjuk kekuasaan Allah, walaupun 100 tahun makanan tak melingkup, aku boleh buat. 100 tahun keldai hancur lebok, aku boleh buat. Kemudian Allah cerita kat dia, Allah suruh dia tengok tulang keldai dia tu, tulang tu bangun bercantum balik. Summa naksuha lahma, bukan dekat tulang, kemudian ustaz, lahma apa? Daging. Daging. Kalau nak cerita ustaz kita hafal Quran. Lahma, daging-daging ni dia terbang masuk cantum balik. Allah tiupkan balik roh dalam keldai tadi, hidup keldai tadi. Tengok tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran ni, Allah tuan-tuan, tu sedutan cerita Quran tu. Kalau nak cerita detail lagi tuan-tuan, mau 30 hari hidup berdiri tang ni. Tak habis. Seronoknya kalau nak baca Quran ni tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tapi itu cara ringkas tuan-tuan. InsyaAllah nak detail lagi kena tunggu hari-hari lain pula insya-Allah. Yang terakhir ni tuan-tuan, dalam 5 minit saya minta izin kat tuan-tuan, sebab kita duduk dalam malam 10, malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, kita nak tengok tarikh spot Lailatul Qadar. 5 minit tuan-tuan, minta izin.
Yang pertama tuan-tuan, Lailatul Qadar ni, kalau orang tanya apa, senang mudah nak jawab, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Senang. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Adakah kita bangun malam tu hanya sekadar untuk semayang? Tak. Kalau sebut yang mulai ni bukan semayang saja. Saya ceramah di Ipoh baru ni, ada seorang abang. Dia stroke, sebelah badan ni lumpuh, kolaps sebelah ni, tak boleh bergerak. Mai semayang tarawih, saya ceramah tarawih, tazkirah Ramadan, dia mai di ujung naik wheelchair. Tak larat dah. Adik dia tolak mai. Dia kata, "Ustaz, saya duk ceramah pasal Lailatul Qadar." Dia kata, "Ustaz, saya ni bangun awal tu bangun dah, tapi nak semayang tak larat, Ustaz." Saya kata, "Abang, kalau tak semayang tak apa, bangun baca Quran." Dia kata, "Mata tak apa nampak, Ustaz." Saya kata, "Tak boleh baca Quran, tak boleh semayang, ambil tasbih, tarik tasbih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim." Dia kata, "Tu boleh, Ustaz." Dia kata, "Buat yang tu." Maksudnya bila malam 10 malam yang terakhir ni tuan-tuan, jangan hanya fikir nak semayang, tak larat semayang baca Quran, tak nampak mata baca Quran, tarik tasbih. Buatlah. Kalau kena malam tu Lailatul Qadar, ganjaran dia lebih baik pada 1000 bulan. Yang pertama, tuan-tuan, cara ringkas, ada ulama kata malam raya. Ulama hadis Nabi SAW ada sebut malam terakhir daripada Lailatul Qadar. Maksudnya kalau esok kita lah puasa, malam ni Lailatul Qadar. Tapi hadis tu dhaif. Saya siasat kat tuan-tuan ni, hadis tu dhaif. Dhaif boleh pakai dalam fadailul amal, bukan maudhu'. Dia kata Ustaz Wahabi pula. Boleh pakai. Tapi riwayat ni tak kuat. Yang kedua, ada yang menyebutkan Lailatul Qadar ni berlaku malam 21 Ramadan. Antara yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada ulama kata 23. Ada ulama kata kalau 17 Ramadan nuzul Al-Quran jatuh malam Jumaat, maka malam tu Lailatul Qadar. Tak apa. Ada lagi yang menyebut, yang paling kuat pandangan mengatakan Lailatul Qadar akan berlaku malam 27 Ramadan. 27 Ramadan. Berdasarkan beberapa hadis imam-imam yang muktabar cerita. Antara metod yang disebut oleh Imam Ibnu Abbas. Tuan-tuan rajin, sekali tuan-tuan balik buka surah Al-Qadar. Buka surah Al-Qadar, tuan-tuan bilang satu perkataan sampai ayat yang terakhir, salamun hiya. Hiya tu kalau orang mengaji bahasa Arab ni dia dhamir. Dia ganti nama bagi Lailatul Qadar. Maksud salamun hiya, sejahteralah Lailatul Qadar tu sampai terbitnya matahari. Macam tu. Tuan-tuan rajin tak tuan-tuan bilang perkataan hiya. Hiya saja nah. Salamun hiya. Hiya tu dia duduk dalam perkataan yang ke-27 dalam surah Al-Qadar. Tuan-tuan bilang inna satu, anzalnahu satu, lailah satu, Al-Qadar satu. Wa ma satu, tuan-tuan bilang sampai hiya perkataan dalam dalam surah Al-Qadar ni dia duduk dalam tempat yang ke-27. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik bilang. Maka ulama kata antaranya Imam Ibnu Abbas yang meyakini Lailatul Qadar berlaku malam 27 Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, metod tafsir. Metod tafsiriyah disebut qawaid tafsiriyah. Ada ulama sebut tuan-tuan buka surah yang sama Al-Qadar, tuan-tuan tengok perkataan Lailatul Qadar diulang berapa kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dua. Lailatul Qadri. 3. Maksudnya keseluruhan surah Al-Qadar tu diulang perkataan Lailatul Qadar tu 3 kali. Pada masa yang sama, huruf yang mendirikan perkataan Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Tuan-tuan bilang lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Al-Qadar 9. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 27. Dia kata ustaz ajak ilmu nujum apa pula ni kan? Bukan. Ini qawaid metod tafsir yang ulama ajak. Jadi ulama antara tarikh target mereka adalah malam 27 Ramadan. Tak apalah, bila pun berlaku, yang sahnya Nabi ajak kita bila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi sendiri syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqaza ahlah. Syadda mi'zarah ni maksudnya Nabi ikat kain Nabi. Nabi tak spend masa dengan isteri Nabi 10 malam terakhir. Oh, beza dengan kita tuan-tuan. Kita lagi dekat dengan nak raya lagi keram. Nabi tak.
Nabi tak, tuan-tuan. Nabi 10 malam terakhir ni fokus Nabi Lailatul Qadar. Wa ahya lailah, dan Nabi menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir. Wa aiqaza ahlah, Nabi kejutkan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun. Jadi tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Baca Quran banyak-banyak, doa banyak-banyak. Sayyidah Aisyah tanya Nabi, kalau malam tu Lailatul Qadar, aku dapati malam tu Lailatul Qadar, nak buat apa? Nak baca apa? Kata Nabi, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Macam tu imam kita duk baca, kita duk amin tu. Itu doa yang Nabi ajak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau dapati malam tu Lailatul Qadar, banyakkan doa tu, baca Quran, istighfar, selawat, salat bagi banyak-banyak supaya Allah terima segala amalan kita dalam bulan Ramadan ni, dan kita keluar dengan keadaan kita dah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di masa yang terbatas ni saya ingat takat tu saja tuan-tuan. Moga kita semua diberi kemuliaan di dalam bulan Ramadan ni, diberkati segala amalan ibadah kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr wa ballighna lailatul qadr wa ballighna lailatul qadr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.